Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Salam Aidil Adha 2020. Di pantai Kuala Nerus, Terengganu. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam, khususnya semoga di Hari Aidil Adha ni kita disunatkan takbir banyak kali sehingga ke hari 15 Tashrik. Okey. Di mana-mana sahaja, bukan lepas solat je kita boleh takbir. Jumlah Nabi dan juga Rasul ada dalam 124,000. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan antara para Nabi dan para Rasul yang terbaik sebanyak 313. Lalu Allah menceritakan 313 tu hanya 25 Rasul sahaja yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan dalam Rasul, 25 Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, Allah memilih 4. Allah memilih Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yang mana yang mendapat tempat di sisi Allah, yang mendapat tempat di sisi Allah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bertepatan dengan musim haji dan juga ibadah kurban. Kisahnya Nabi Ibrahim berkahwin dengan isteri
Pertamanya Sarah. Sarah merupakan wanita tercantik alam nombor 2. Dan yang pertama adalah bonda kita Sayyidatina Hawa, isteri kepada Nabi Adam. Kisahnya Allah menguji Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak. Berapa lama Allah uji Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak? Nabi Ibrahim diuji dengan tidak memiliki anak selama 80 tahun. Sudahlah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak. Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Tapi Nabi Ibrahim mengajar kita supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. 80 tahun Allah uji. Setiap hari Sarah mendengar Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku seorang anak di kalangan orang yang soleh. Di kalangan orang yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa tu dalam keadaan Nabi Ibrahim tahu yang Sarah itu mandul. Allah yang bagi tahu. Wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa, berusaha walaupun tiada jalan pada masa tu. Para rasul diuji kadang-kadang tidak masuk akal. Kita tengok apa yang sampai tidak masuk akal tu ya. Pertamanya, setelah melihat Nabi Ibrahim berdoa setiap hari sehingga berumur 80 tahun, Sarah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berkahwinlah. Sarah telah menghadiahkan Hajar, Sayyidatina Hajar. Hajar ni hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah. Kiranya Hajar ni, Sayyidatina Hajar adalah seorang hamba yang diberikan kepada Sarah, dan Sarah membenarkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sayyidatina Hajar. Berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, Nabi Ibrahim dikurniakan seorang anak dengan Sayyidatina Hajar. Anak tu bernama Nabi Ismail. Dahlah lama Allah uji Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak selama 80 tahun. Kita Allah uji tak ada anak baru 4 tahun. Dah kita jumpa berpuluh-puluh bomoh, berpuluh-puluh hospital usaha untuk nak dapatkan anak. Kenapalah tak dapat anak? Kenapalah tak dapat anak? Nabi Ibrahim diuji dengan Allah selama 80 tahun. Sudahlah 80 tahun dapat anak, kemudian Allah mengarahkan, wahai Ibrahim, bawa anak kamu Ismail dan juga Sayyidatina Hajar pergi ke suatu tempat. Allah tunjuk tu, Allah bagi tunjuk arah saja. Allah tunjukkan arah, Ibrahim pergi ke arah ini. Pada masa tu Ibrahim pun tak tahu dekat mana tempat tu. Nabi Ibrahim tak tahu dekat mana tempat tu, apa yang Allah nak tentukan. Sampai jalan, Allah kata, wahai Ibrahim, berhenti di sini. Perjalanan pada masa tu, kalau orang Arab yang berkeluarga ataupun nak bawa bekal yang banyak, dia akan membawa unta. Nabi Ibrahim masa tu bawa unta. Jarak masa tu Nabi Ibrahim nak pergi menuju ke Mekah yang sekarang ni, tempat yang Allah arahkan tu dekat Mekah. Tapak Kaabah tu Allah kata berhenti. Allah kata berhenti dekat sini Ibrahim. Letak anak kamu, letak isteri kamu, tinggalkan di sini. Nabi Ibrahim pun tengok sekeliling. Kita tengok
Mekah, Kaabah yang masa ni kita cabut Kaabah, kita hilangkan seluruh bangunan-bangunan yang ada kat sekeliling tu. Yang tinggal hanya ada gunung-gunung, ada Jabal Abi Qubais, Jabal Qaiqian dekat sekeliling tu, dan yang lain semuanya padang pasir, satu pokok pun tak ada. Nabi Ibrahim kata bukan sahaja pokok, rumput pun tak ada. Rumput pun tak ada. Lepas tu lepas dah turunkan Hajar dengan Ismail pada masa tu masih menyusu lagi. Dalam Allah pertama Allah uji, tak ada anak selama 80 lebih tahun. Kemudian dah dapat anak, Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Allah uji lagi dengan Nabi Ibrahim. Allah suruh tinggalkan anak dia yang dah 80 tahun dia tunggu tu dekat satu tempat yang pokok pun tak ada, air pun tak ada, binatang buas pun tak ada. Memang kering kontang. Tempat tu adalah Mekah, tapak Kaabah. Dekat situlah Allah mengarahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dia. Dah ditinggalkan, diturunkan Ismail dengan Siti Sayyidatina Hajar turun dekat situ. Kemudian Nabi Ibrahim pun bagi bekal. Nabi Ibrahim bagi bekal kurma dengan bekas air. Kurma dengan bekas air. Kemudian Nabi Ibrahim naik tunggangan dia. Lalu Nabi Ibrahim pun menggerakkan unta dia. Unta pun mula berjalan. Sebelum unta mula berjalan, Sayyidatina Hajar pegang jubah Nabi Ibrahim. Sayyidatina Hajar kata, wahai Ibrahim, kamu lihat sekeliling kawasan ni, apa pun tak ada. Kamu nak tinggalkan kami di sini? Lepas tu Nabi Ibrahim tak cakap. Nabi Ibrahim senyap. Nabi Ibrahim nak gerak. Lepas tu Sayyidatina Hajar kata, Allah ke yang mengarahkan ni? Allah ke yang mengarahkan suruh tinggal kat sini, kau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim jawab sepatah saja, Allahumma na'am. Ya, betul. Memang Allah yang mengarahkan untuk meninggalkan Hajar dengan Ismail dekat tapak Kaabah masa tu. Kemudian Sayyidatina Hajar kata, kalau begitu tak apa, Allah akan tentukan yang terbaik kepada kami. Betapa Sayyidatina Hajar bersangka baik kepada Allah. Kalau apa yang Allah tentukan mesti baik untuk dia, dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Ibrahim pun berjalan sampai dah tak nampak Sayyidatina Hajar dengan Ismail dari pandangan. Lepas tu Nabi Ibrahim pun berhentikan unta dia. Nabi Ibrahim pun orang biasa, manusia seperti kita. Dari segi ada rasa sedih, ada rasa lapar, ada rasa simpati, ada rasa kasihan. Tapi Nabi Ibrahim mendahulukan Allah. Allah uji Nabi Ibrahim, sama ada engkau mencintai dunia yang sebahagiannya adalah daripada ujian, iaitu anak dan isteri, ataupun engkau mendahulukan aku. Allah uji. Lepas tu Nabi Ibrahim pun angkat tangan menjulang ke langit. Nabi Ibrahim kata dalam doa dia, dalam Al-Quran Allah rakamkan perkataan dan doa Nabi Ibrahim ni dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, maksud dia, ya Allah, aku tinggalkan anak dan isteri aku di satu tempat di mana pokok daun kecil pun tak ada, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah isteri dan anak-anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Yang pertamanya, Nabi Ibrahim nak ajar kita, Nabi Ibrahim tak minta pun, ya Allah, hantarkanlah roti, ya Allah. Ya Allah, hantarkanlah air sehari sebotol. Ya Allah, sediakanlah rumah, ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim minta benda tu, Allah akan makbulkan. Tapi Nabi Ibrahim nak ajar kita,
satu benda, iaitu solat. Solat, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jadikanlah isteri dan anak-anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Maknanya solat ni kunci segala kunci daripada kebahagiaan. Solat ni kunci daripada segala kebahagiaan. Kalau jaga solat, maknanya Allah akan berikan, Allah akan bantu daripada segala sudut yang lain. Lepas tu dah lama Nabi Ibrahim tinggallah Hajar dengan Ismail. Masa tu Hajar dengan Ismail dah kehabisan bekalan. Hajar pun berlari-lari dekat mana? Tempat yang kita tengok, Safa dengan Marwah. Sayyidina Hajar berlari-lari, Safa Marwah, Marwah Safa, naik ke bukit dan melihat-lihat sama ada tak bantuan ke, orang lalu lalang ke, ada pokok ke daripada bukit tu. Lepas tu tak ada bantuan, tak ada. Hajar nak bagi tahu kat kita yang kita kena berusaha walaupun jalan masalah tu dah tertutup. Lalu Allah mengarahkan Jibril untuk turun dan mengeluarkan air mata Zamzam. Air mata Zamzam tu tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah, tapi berada di tempat lain, di tempat Nabi Ismail. Masa tu Allah nak bagi tahu kita, walaupun kita berdoa, kita berusaha, Allah akan turunkan pertolongan. Tapi Allah nak turunkan pertolongan tu berdasarkan apa yang Allah nak, bukan yang kita nak. Allah beri pertolongan berdasarkan apa yang Allah nak, Allah yang tentukan, bukan yang makhluk tentukan. Sebab apa? Hajar pergi Safa Marwah, tapi bantuan dekat tempat lain. Bantuan air Zamzam tu dekat tempat lain. Lalu air Zamzam pun banyak lah tu Hajar kepung. Buat kepung jadi untuk air Zamzam. Nabi Muhammad kata, kalaulah Hajar tidak mengepung air Zamzam tu, nescaya Zamzam akan dapat diminum oleh seluruh manusia. Sebab nak cerita, air Zamzam tu mengalirnya tu, sampai sekarang kita dapat rasakan air Zamzam tu. Kemudian setelah lulus dengan ujian tu, Allah Subhanahu Wa Taala menguji sekali lagi. Pertama, ujian dia, Allah tidak mengurniakan anak kepada Nabi Ibrahim. Dah 80 tahun baru dapat anak. Yang kedua pula, Allah uji, tinggalkan anak dia dekat satu tempat yang kering kontang. Ujian ketiga, sewaktu Nabi Ibrahim menziarahi Ismail, yang ketika itu dah mencapai akhir balik, dah kira kanak-kanak lah, kanak-kanak yang boleh membantu dan menolong remaja. Sampai pada usia remaja, Nabi Ibrahim datang ziarah. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi yang Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dalam mimpi itu, Ibrahim tengah menyembelih anak dia. Selama 3 kali dia bermimpi, 3 malam menyembelih anak dia, Nabi Ismail. Untuk makluman, mimpi para rasul adalah wahyu. Kita tak boleh nak sama dengan kita. Kalau kita mimpi sembelih anak kita ke, sembelih adik-beradik kita, itu mimpi tu tidak benar. Dah lah tidur pun tak ambil wuduk lagi. Lepas tu tak ada baca doa, tidur pun berkeruh. Mimpi para rasul, para nabi adalah mukjizat dan wahyu. Kemudian Nabi Ibrahim menyediakan kelengkapan, pisau, kayu dan juga tali. Dia bawa anak dia Ismail pergi tempat jauh. Dia khabarkan tempat tu dekat Mina. Dalam perjalanan, Iblis datang untuk menghasut Nabi Ibrahim. Iblis kata, Ibrahim, nak pergi mana? Nabi Ibrahim kata, nak laksanakan perintah Allah. Lalu Iblis kata, aku tahu Allah mengarahkan
engkau untuk menyembelih anak Ismail. Lepas tu iblis kata, cuba pandang muka anak tu. Anak tu, takkan Allah nak arahkan satu benda yang menzalimi makhluk dia yang lain. Lepas tu Nabi Ibrahim pun ambil batu, baling. Yang tu yang kita tengok haji tu, orang melontar jamrah, ada 3 jamrah. Baling sampailah iblis pun dah tak tahan. Iblis pun berlalu pergi. Sampai kat satu tempat, Nabi Ibrahim tanya dengan anak dia, Ya abati. Ya abati ni maksud dia bukan anak saja, macam anak sayang. Para Nabi dengan Rasul kalau panggil seseorang ataupun anak dia dengan panggilan paling manja. Dia kata, malam tadi ayah bermimpi menyembelih Ismail. Apa pandangan Ismail? Nabi Ibrahim tanya dekat Nabi Ismail, apa pandangan dia? Nabi Ismail ni, kalau Nabi Ibrahim ni, kalau anak dia kata tak pun, dia akan sembelih. Dia kata ya pun, dia akan sembelih. Tapi Nabi Ibrahim nak ajarkan kita bahawa hormati anak, respect anak, tanya pandangan anak. Lepas tu Nabi Ismail pun berkata, Wahai ayah, laksanakan, buatlah perintah Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. InsyaAllah ayah akan melihat Ismail adalah dari kalangan orang yang bersabar ketika disembelih tu. Lepas tu pun Nabi Ibrahim asah pisau dia, asah bagi tajam betul-betul. Dia pun ikatkan anak dia, dia pun tolehkan anak dia ke tempat yang lain supaya tidak ada rasa kasihan, ihsan kepada anak dia. Sebab anak dia pun pesan masa nak sembelih tu, jangan pandang dia. Dia pun alihkan. Lepas tu Allah nak uji. Punyalah Allah nak uji, Allah nak tengok Nabi Ibrahim lakukan benda tu. Kalau kita, mungkin kita akan kata akan kata, mana wahyu ni, tak turun pun lagi ni nak sembelih dah ni, tak turun pun lagi wahyu, dah nak sembelih dah ni. Allah nak tengok sampailah Nabi Ibrahim menarik pisau yang tajam tu beberapa kali dekat leher Nabi Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim dah sembelih, dia dah tarik 1, 2, 3, Allah mengarahkan pisau yang tajam tu tidak memotong leher Nabi Ismail. Kemudian Allah kata, baru wahyu turun, dah ditarik banyak kali tu, baru wahyu turun, wahai Ibrahim. Dalam Quran dia kata, setelah kedua-duanya berserah dan redha kepada Allah, Allah menyeru Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya ini semuanya adalah ujian sahaja. Kita tengok ujian kita dengan para Rasul beza sangat. Allah uji para Nabi dan Rasul ni satu ujian yang kadang tak boleh nak difikir dengan logik akal, dan tak boleh pun kita nak fikir dia punya jalan keluar ujian tu. Kita kadang diuji oleh Allah. Contoh macam tak boleh nak bayar duit kereta bulan ni, kereta pancit, tengah jalan-jalan kereta rosak dekat highway. Ujiannya sikit-sikit macam tu saja Allah uji. Tapi para Nabi dan para Rasul, Allah uji kadang tak masuk akal. Dah lah tak dapat anak selama 80 tahun, kemudian dah dapat anak, Allah uji tinggalkan anak. Dah lah Allah uji tinggalkan anak, dah lama tak jumpa anak, kemudian Allah uji sembelih anak tu. Sampailah dah dihayunkan pisau tu beberapa kali, Allah kata, wahai Ibrahim, kamu telah melaksanakan dan mengiyakan perintah Allah, dan ini semuanya hanyalah ujian sahaja. Ujian saja. Allah kata ujian je Ibrahim. Kemudian Allah menghadiahkan seekor kibas daripada syurga
untuk digantikan dengan Nabi Ismail. Itulah ibrah dia yang kita tengok sampai sekarang. Kita buat ibadah kurban tiap-tiap tahun berdasarkan kisah daripada perintah tu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ringkas Nabi Ibrahim dan kisah penyembelihan ibadah kurban daripada Kuala Terengganu.